Jadi bab faraid ini dia tak ada proses. Dia akan berlaku secara automatik. Maka dengan sebab itu, lagi lama orang yang tidak menguruskan harta pusaka itu, maka sekiranya ahli-ahli waris ini tidak redha dengan penggunaan harta dia. Sebab tadi ahli waris ni dia akan pindah milik itu automatik. Ya, automatik kepada ahli waris. Jadi bila ahli waris ini dah menjadi hak dia lah. Ada harta ni, ada satu, ada dua, ada tiga. Jadi bila si mati ni meninggal, maka dah menjadi kepada ahli waris satu, ahli waris dua, ahli waris tiga. Sekiranya ada orang yang mendominasi, yang sepatutnya macam contohnya penama. Ramai orang masyarakat Islam ni dia silap faham. Penamanya itu dia anggap si mati memberikan kepada dia duit simpanan dia di tabung haji ataupun di bank dan sebagainya. Dia menganggap bahawa si mati itu memberikan kepada dia, sebab tu dia bagi penama. Sebenarnya penama ini adalah orang yang menjalankan amanah. Dalam syarak dia dinamakan sebagai apa? Dinamakan sebagai orang yang menjalankan amanah. Sebab apa diberikan penama ni itu? Sebab senang kalau untuk proses nak dapatkan tebus balik duit di dalam bank tersebut, jadi senang. Bank ni nak percaya dekat siapa? Percaya pada orang yang dia namakan lah. Kalau dia tak namakan, susah. Dia pun tak tahu nak siapa yang dia nak percaya. Jadi senang. Penyimpan ini dah berikan satu penama, yang mana kalau dia dah tak ada lagi, maka penama inilah yang akan membuat proses untuk pengeluaran duit itu jika perlu. Jadi penamanya ini, sekiranya dia tak melakukan proses tersebut, sebab tu penama ni berat amanah dia. Penama ni berat amanah. Sebab contoh kalau dia pakai duit tu, dia tak bahagikan, ia menyebabkan dia berdosa. Kerana apa? Kerana menahan hak orang lain. Demikian jugalah dalam isu-isu yang lain, sekiranya dia menggunakan hartanya. Ketika si mati masih hidup, dia menggunakan harta tersebut. Apa-apalah. Kereta ke, ataupun biasanya barang-barang yang berharga. Tiba-tiba meninggal, dia buat duduk dekat rumah, ataupun dia mengusahakan sawah, bendang milik si bapanya tadi. Bila meninggal, buat sedangkan bendang ni tadi milik ayahnya tadi, yang sepatutnya kalau hasilnya itu adalah diberikan, diagihkan kepada ahli waris. Sekiranya dia tak bagi kepada ahli waris, maka dia menyebabkan dia memakan daripada harta yang haram. Sekiranya ahli waris yang lain tadi tidak redha dengan perkara tersebut. Sebab dia tak perlu nak tunggu, nak kena tukar nama ke kan, bila geran rumah, geran tanah, kereta dan sebagainya, tak perlu nak dibuat proses tukar nama dan sebagainya. Namun ia telah secara automatik menjadi hak kepada ahli-ahli waris. Itu tambah lagi kalau dah beranak pinak, dah lama dia punya tempoh dia dan tak tahu, dah kematian berlapis, maka apatah lagi lah perkara tersebut, maka lagi banyaklah dia punya dragnya itu. Susah untuk dikenal pasti siapa yang menjadi pemilik kepada harta tersebut. Jadi dengan sebab itu kita perlu berhati-hati apabila menguruskan harta pusaka ini. Sebab
hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila kita ya dah meningkat umur dan kita ada keluarga, jadi kalau kita tak nak berlaku macam tu, kita dah mungkin ada perancangan yang kita telah siapkan ketika waktu hidup ini. Kemungkinan kita pun estimate lah, tak boleh bila keadaan macam ni bergaduh, sakan dan sebagainya, maka kita perlu rancang lah. Kita perlu merancang. Dan merancang harta itu adalah satu suruhan di dalam agama Islam.